Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayat tu dekat luar, langsung masuk mayat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebelum kita memulakan kembali kelas pengajian kita dengan menyambung berkenaan dengan cara mengkafan mayat atau cara mengkafan jenazah, suka sekali saya sebut bahawa sunnah Nabi SAW adalah mengkafankan jenazah itu tanpa memakai serban atau baju. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Aisyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, dikafankan dengan tidak memakai baju dan serban. Anak-anak 3 orang mai duduk tang ni lah, bagi kakak-kakak, makcik-makcik di belakang. Mai. Mai makcik. Duduk tang ni tak apa, duduk sini boleh. Situ, duduk situ. Duduk je situ. Okey. Dalam amalan kafan dan memakaikan pakaian kepada si mati, kita kena memahami maqasid dan tujuan dia. Tujuan dia ialah menutupi aurat, memelihara maruah si mati, dan menjadikan mayat seorang Muslim berbeza dengan mayat orang kafir. Seandainya kita jumpa mayat dalam tanah, kita gali-gali lubang, jumpa mayat. Sekiranya mayat itu mayat Muslim, akan diketahui dengan melihat cara dia dikendalikan. Ada kafan, maka ini adalah mayat Muslim. Maka sebab itu, mayat orang Islam dikafankan tanpa memakai baju dan serban. Nabi tak pakaikan serban. Jadi pendapat yang mengatakan sunnah pakai serban kepada mayat tidak benar. Benda yang Nabi tak buat, dia takkan jadi sunnah. Apatah lagi sunat dapat pahala. Dan Nabi SAW tidak pakai jubah. Dikebumikan tanpa memakai jubah. Al-thawb, jubah, Nabi tak pakai. Nabi hanya pakai kain kafan. Maka sunnah kita mengkebumikan si mati dengan kain kafan. Salah satu hikmah dia, kata para ulama, kerana baju, jubah, serban lebih diperlukan bagi orang hidup. Nampak tak? Begitu Islam mengelakkan pembaziran dan begitu memuliakan harta, diberi pada yang berhak. Kalau serban pun, baju dengan seluar pun tak payah bagi ke mayat. Orang hidup lebih berhak pakai. Ini kan pula kita bazirkan dengan bila berlaku kematian, bawa masuk dalam kubur, harta benda, duit-duit dan sebagainya, ada pakai barang-barang kemah sebagaimana mayat-mayat orang-orang kafir. Orang kafir ni kalau boleh dengan kereta-kereta nak masuk kubur. Islam tidak. Itu beza mayat orang Islam dengan mayat orang kafir. Si mati tadi mana? Pergi pagi dia. Mai dah. Mayat ni. Pelakon mayat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi kita untuk melaksanakan pengkebumian, kita lakukan 3 perkara asas. 1, memandikan jenazah, kita dah buat tadi. 2, mengkafankan jenazah, kita sedang buat sekarang. Imran, sini, baring. Okey, si mati, kita baringkan dia di atas kain kafan. Saya sebut sekali lagi, kain kafan ni boleh jadi apa jua kain. Kain selimut boleh, kain cadar boleh, kain tirai boleh. Zaman Nabi
mereka tidak ada kain yang dikhususkan untuk kafan. Tak ada. Apa jua kain boleh buat. Jadi cara balutan dia bagi lelaki sebaik-baiknya 3 helai. Kata Nabi dalam sunnah, 3 helai bagi lelaki, 5 helai bagi perempuan. Bilangan itu bertujuan untuk menutupi aurat. Tetapi sekiranya tidak mampu, maka kafanlah dengan kadar yang mampu. Baik. Mana lebih afdal? Para fuqaha membahaskan. Kita kafankan mayat dengan pakai kain kafan murah, dengan pakaian yang sederhana, atau kita pinjam duit orang untuk pakaikan mayat dengan yang lebih baik. Mana lebih afdal? Yang murah, yang sederhana dengan apa yang dia ada. Bukti dia, hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi, daripada Uthman, daripada Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, yang mengisahkan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair wafat dalam peristiwa peperangan Uhud dalam keadaan tidak cukup kain kafan. Maka diperintahkan oleh Nabi ditutupi bahagian atas, manakala bahagian kaki yang terbuka ditutup dengan daun-daun izgir, dengan daun-daun rumput, rumput kering, rumput-rumput hijau yang ada di tanah Arab, daun-daun pokok. Ini menunjukkan bahawa kalau terpaksa pilih anggota badan yang nak tutup sebab mayat orang miskin, kain tak cukup, tutup bahagian atas. Bahagian kaki, cari kain-kain pecah atau apa jual kain, balut atau tutup dia dengan daun-daun kering atau daun-daun pokok untuk menutupi bahagian anggota kaki dia. Setakat ni jelas tak? Ini menunjuk kata bahawa bukanlah wajib mesti 3 helai. Kalau mampu 3 helai. Kalau tak mampu, apa yang mampu. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Sekarang cara nak kafan mayat secara sunnah dan praktikal. Bila saya sebut sunnah, maknanya yang mudah, yang praktikal, yang mudah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan sebelah kiri ke kanan. Dari sebelah kiri ke kanan. Dari sebelah kiri ke kanan. Sebelah kiri ke kanan. Kemudian kanan pula tutup atas dia. Ini cara sunnah. Cara adat, sebelum diletakkan kain kafan, mereka letak cendana. Tu bahan-bahan yang saya bubuh tadi. Sajalah saya tak nak buka. Saya lagi mayat kita kesian kena mandi. Habis gatai badan. Jadi untuk mengikut adat, biasanya mereka akan letak cendana ataupun minyak wangi, minyak atar, kapur barus dan kapas. Perasan tak biasanya mayat-mayat yang di masjid, kain kafan tu mereka bentang, mereka bubuh kapas banyak kan? Bubuh kapas banyak. Boleh atau tidak? Boleh. Itu adat. Nak buat boleh. Sebab apa tuan-tuan? Adat ni benda yang orang buat kebiasaan. Tetapi saya nak kata sunnah tak perlu. Apa yang mampu. Nabi dikebumikan, baju pun tak pakai. Mana kata seminima, semudah mungkin, secepat mungkin persiapkan jenazah. Itu sunnah. Tak nak bagi mayat duduk lama-lama di dunia, mengazab dia dan membahayakan kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, andai kata satu hari nanti orang dah tak nak pakai cendana, garu, kapur barus, orang nak pakai bahan kimia, bubuh mayat ni dengan ada bahan foam, bubuh dengan apa? Sponge, bubuh sponge atas dalam kain kapan, bubuh getah ke, nak bubuh apa ke? Boleh tak? Nak bubuh latex ke? Boleh, tak ada masalah. Itu adat. Tetapi yang sunnah, yang mudah. Jelas, tujuan bubuh kapan tu supaya kain kapan tidak kotor. Itu saja. Tak keluar cecair ataupun najis dari lubang-lubang mayat. Jadi kita balut dia, kanan ke kiri ke kanan, kemudian kanan. Tolong aja ustaz ni. Mai Sidi Ahmad. Mai. Tolong balut. Kiri kanan. Tegang kan? Biasanya kalau mengikut adat, mengikut pengalaman,
orang akan letak kain kafan dan tali dia siap-siap. Tali dia siap-siap. Tali itu biasanya 5 ikat tali, 5 utas tali. Satu di bahagian kepala, satu di bahagian bahu, satu di bahagian pinggang, satu di bahagian lutut, satu lagi di hujung kaki. 5 tali siap-siap. Tapi saya tak buatlah. Faham tak? Okey. Ni berlari pula. Situ. Ikat ketat-ketat sikitlah. Okey. Baik. Okey. Bahagian kepala ni, muka ni kita biar dulu terbuka. Kita biar dulu terbuka sekejap untuk diziarahi oleh sanak saudara dan kaum kerabat. Sanak saudara, kaum kerabat nak tengok muka si mati kali terakhir, itu adat diraikan. Kita bagi buka sikit. Jelas tak? Kita buka sikit. Kemudian ikat ni 5 ikatan, satu di bahagian hujung kaki, di bahagian lutut, pinggang, bahu dan atas sekali kepala. 5 ikatan mayat. Setakat ni jelas tak? Mudah ya. Tapi kalau tuan-tuan nak tambah bubuh ayak mawak sikit, percik-percik ayak mawak, buah minyak atar. Kalau si mati ni dia suka minyak wangi malaikat subuh, spray malaikat subuh dah. Kalau dia suka channel, spray channel kat dia. Kan, apa saja minyak wangi boleh bubuh, tak ada masalah. Jelas tak setakat ni? Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, kita dah kafan, nak cepat kan? Bagaimana kalau mayat itu kanak-kanak? Mayat kanak-kanak perlukah dikafan? Jawapan dia, mayat kanak-kanak dikafankan, dimandikan, disolatkan sebagaimana orang dewasa. Kecuali mayat budak-budak atau bayi yang belum sampai usia 4 bulan. Ada orang dia beranak premature. Kandungan dia meninggal belum sampai usia 4 bulan. Maka tidak dimandikan, tidak dikafankan. Kerana tidak dianggap sebagai jenazah. Setakat ini jelas. Dan kaedah fiqh menyebut, kalau orang perempuan dia keluar daripada perut dia, pembedahan, keluarkan bayi yang mati dalam perut, dalam keadaan bayi itu belum cukup sifat. Tak ada tangan, tak ada kaki ke, belum nampak sifat dia, maka dia ditanam tanpa perlu mandi dan dikafankan. Jelas tak setakat ni? So muslimin dan muslimat rahimakumullah, ulama berbahas tentang masalah ni. Pendapat yang lebih kuat, sekiranya si mati itu keluar daripada perut ibu ataupun mak dia mati, dalam perut mak tu ada kandungan. Kandungan itu kita tanam sebagaimana ibunya sekali, kita asingkan kain kafan. Kalau sudah ada bentuk manusia, ada tangan, ada kaki, apa semua anggota badan lengkap, kita kafan dan kita salatkan sekali. Kalau tidak, kita anggap dia belum cukup sifat. Sebagaimana budak umur 4 bulan ke bawah, kita tidak kafan dan tidak mandikan. Setakat jelas. Ya. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, anggota badan yang terputus dari si mati, kita masukkan dalam kain kafan. Contoh si mati, tangan dia putih, masukkan tangan sekali dalam kain kafan dia. Kepala putih, kita masukkan sekali dalam kain kafan dia. Untuk makluman tuan-tuan, pernah berlaku dalam sejarah Islam, mayat dikebumikan tanpa kepala. Pernah. Mayat yang dipotong, kepala dia duduk tempat lain, badan dia kat tempat lain. Kalau mampu, dapatkan kepala dia, ditanam sekali dengan mayat dia. Kalau tak mampu, tanam di tempat yang berbeza, tidak ada masalah. Setakat ini jelas. Tapi sebaik-baiknya kita bawa balik kepala dia, tanam dengan badan. Ada persoalan lagi setakat ni? Cari soalan kalau nak tanya. Sebab kita nak rongkai, nak bincang sama-sama dalam kesempatan yang ada. Baik. Tubuh yang bercerai, adakah perlu dimandikan? Yang perlu dimandikan adalah bahagian anggota badan besar. Contoh, kepala dia tak ada, anggota lain semua ada. Anggota lain tu kita mandikan, kepala tak perlu mandi. Kepala nanti basuh ya, bawa mai masuk.
dalam kain kafan, tanam. Kalau dah tanam tempat lain, keluarkan kepala dia, mai tanam di tempat yang ada badan dia, itu saja. Jelas eh? Baik. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Sekarang dalam bab sunnah kafan. Saya sebut tujuan Islam mengadakan pengurusan jenazah ni, matlamat utama dia satu, menjaga kehormatan mayat orang Islam. Dua, membezakan mayat orang Islam dengan mayat orang kafir. Tiga, menyucikan mayat dan membersihkan mayat, kerana Islam agama yang mementingkan kebersihan. Maka ini maqasid, tujuan sunnah pengurusan dalam jenazah. Dan yang keempat, dalam nak kafan ni, hendaklah orang yang melihat aurat si mati mahram, orang yang boleh melihat auratnya ketika hidup. Sebab tu tak boleh orang lelaki mai dekat orang perempuan pergi dekat orang lelaki walaupun sudah mati. Macam mana aurat dia, macam mana hubungan dia bukan mahram ketika hidup, begitulah ketika mati. Setakat ni jelas. Baik tuan-tuan, sekarang si mati sudah mati, kita dah kafan dia. Next step lepas kafan dia, kita bawa dia untuk solat jenazah. Bawa untuk solat jenazah. Okey. Anak-anak minta buat soft solat 4 orang ni cukuplah. Ni buka ni, buka. Duduk kan ni. Kalau macam ni dia halang apa? Dia halang skrin, tak apa. Try dah. Duduk belakang. Dia jadi imam, awak duduk belakang dah. Ni, buka je. Okey, satu soal dulu. Ya. Buka ayat ni. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan persiapan kafan ni, mereka pakai telekung dan sebagainya, boleh, tidak ada masalah. Itu adat. Adat saya sebut tadi, adat pakai telekung, pakai jubah dan sebagainya, itu adat. Tapi Nabi SAW dikafankan dengan tidak memakai serban dan juga baju. Tapi orang perempuan boleh tak pakai telekung dan sebagainya, tidak ada masalah. Jadi bukan haram lah. Cium mayat boleh. Boleh cium mayat, tidak membatalkan wuduk. Kalau batal pun wuduk mayat tu tak ada masalah, mayat bukan nak pergi sembahyang. So tidak ada masalah. Okey. Kaedah mengkafankan mayat, ini adat, petua adat. Tuan-tuan kena faham. Slide ni saya buat masa saya masuk di jabatan kerajaan dan sebagainya. So kena proper lah. Kena ikut adat. Jadi sebab itulah letakkan mayat di tempat yang sesuai, atur kedudukan tangan dan badan mayat, bermula dari sebelah kiri dan sebelah kiri ke dalam, kain di sebelah kanan menindih serta membalut di luar, bahagian muka dibiarkan terbuka, buat 5 ikatan dan sebagainya. Ini saya buat proper. Bila cerita dalam jabatan kerajaan macam ni, pengarah pun anggur, pandai ustaz ni. Gurau Tapi nak sebut kata, kalau ikut sunnah perlu ke macam ni? Simple saja. Sunnah ni mudah Jalan tak? Okay, next. Next. Okay. Solat jenazah. Cuba lihat dalam kertas nota yang tuan-tuan dapat tu. Kedudukan jenazah lelaki dan perempuan. Macam mana? Macam mana kedudukan jenazah lelaki dan perempuan? Ini yang pijak ni. Nah, tengok ni. Macam mana kedudukan jenazah lelaki dan perempuan? Lelaki macam mana? Imam berdiri di dekat kepala. Macam mana? Imam berdiri di dekat kepala jenazah. Kaki jenazah sebelah kanan imam. Kaki jenazah sebelah kanan imam. Mana? Kaki dia belah kiri ke kanan? Kena duduk sini. Ini mayat lelaki, kaki jenazah sebelah kanan imam. Kaki jenazah sebelah kanan imam. Korang duduk belakang lah. Tak apa, boleh tak? Kita alih dia ke depan, angkat alih ke depan mayat ni.
Tolong. Boleh? Angkat. Jazakallah ya. Sakit kepala banyak. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Kaki jenazah di sebelah kanan imam. Kepala jenazah di sebelah kiri imam. Jelas Dan imam berdiri di bahagian kepala. Lihat dalam nota ni. Lihat dalam nota ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Adakah ini sunnah atau adat? Sunnah ke adat benda ni? Ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Okey. Apa fadilat dia? Wallahu ta'ala alam. Hikmah dia, sebagian ulama mengatakan ini kerana orang-orang lelaki bebanannya adalah di bahu dia. Bebanan dia adalah di bahu dia. Imam berdiri dekat kepala dia, berhampiran bahu dia untuk memberikan syafaat atau berdoa kepada Allah meringankan bebanan dia. Adapun sebahagian pendapat yang lain mengatakan ini perkara tauqifiyah, hanya Allah mengetahui hikmah dan asbabnya. Wallahu alam, ini yang disunnahkan kepada kita. Jelas atau tidak? Okey. Saf, berapa sunnah yang dituntut saf jenazah? Sekurang-kurangnya 3 dan lebih. Berdasarkan hadis, barang siapa yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang dan lebih, maka mayatnya akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, solat jenazah. Mayat laki kepala di sebelah kiri imam, imam diri. Mayat perempuan kepala di sebelah kanan imam, saf dirapatkan, rapat sikit depan. Tak perlu nak sujud. Okey. Sebelah ni, Karim. Sebaik-baiknya mengadakan 3 saf atau lebih bagi mengharapkan pahala yang lebih besar. Niat solat jenazah, saja aku solat jenazah 4 takbir ke atas mayat fardu kifayah kerana Allah. Niat ni perlu sunnah ke? Tidak sunnah. Ini adalah adat. Sebagian fuqaha mengatakan solat jenazah ni bukan solat. Sebagaimana pegangan Imam Abu Saur yang mengatakan solat jenazah ni doa. Dalam mazhab dia, solat jenazah tak payah wuduk pun boleh. Tetapi jumhur mengatakan solat jenazah perlu berwuduk sebab dianggap solat. Kerana Nabi sebut istilah solat. Jelas tak? Jadi perlu berwuduk. Dia tidak ada rokok, tidak ada sujud, dia 4 takbirat, 4 takbir. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya nak kena explain, saya nak tak puas hati kalau saya tak explain ni. Saya nak kena explain, saya nak bagi tahu. Dalam solat jenazah ni dia ada maqasid, dia ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Salah satu sebab kenapa Islam Nabi menuntut solat jenazah ni 3 saf dan lebih untuk satu hikmah dia kata para ulama seperti Imam Ibn Hajar, sebab menjadikan si mati itu seorang yang bergaul dengan jamaah umat Islam. Orang yang bermasyarakat, maka bila dia mati, ramai orang akan solat jenazah dia. Maka sebab itu dituntut si mati itu solat jenazah dia ramai. Kerana ini adalah salah satu bentuk bai'ah, iltizamnya seseorang di dalam jamaah umat Islam. Kerana Islam ini agama yang mementingkan jamaah. Sebagaimana sabda Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Iltizam dengan jamaah Islam, masyarakat Islam, bergaul dalam masyarakat, tidak menyendiri, tidak berseorangan, sebagaimana kambing yang dimakan serigala. Maka sebab tu dalam Islam, sebab tu dalam syariat Islam dibenci orang yang keluar dari jamaah Islam. Nabi sebut orang yang mati bukan dalam jemaah Islam, mati sebagaimana mati jahiliah. Maka inilah bentuk iltizamnya jamaah Islam, seorang mati, jenazah dia disolatkan oleh ramai orang. Jelas atau tidak? Dan jumhur para ulama sama ada Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad bersepakat orang yang lebih berhak mengimamkan salat kepada kepada si mati ialah ulil amri atau imam masjid.
bukan ahli keluarga atau sanak saudara. Jelas atau tidak? Saya ulang. Mengikut mazhab Imam Ahmad, Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur kecuali Syafi'i, berpendapat yang afdal solatkan jenazah ialah ulil amri, pemimpin. Kerana sebagai satu bentuk pengiktirafan, sebagai satu bentuk bai'ah dari si mati kepada pemimpin masyarakat dan sebagai bentuk pengiktirafan pemimpin masyarakat kepada orang yang mati. Jelas tak sekarang ni? Sebab itu mayat orang-orang di Madinah dikebumikan dan dimandikan oleh Nabi. Sahabat-sahabat di Madinah kalau wafat, Nabi yang imamkan solat. Bila zaman Abu Bakar, Abu Bakar imamkan solat. Zaman Umar, Umar imamkan solat. Dan Nabi SAW sebagai tanda nak ugut ahli masyarakat, ugut orang dalam jemaah Islam, siapa yang tidak membayar hutang, Nabi tidak akan solat jenazah dia. Siapa yang membunuh diri, Nabi tidak solat jenazah dia. Tetapi Nabi izin orang lain solatkan jenazah. Nampak tak? Maka para ulama mengatakan imam, pemimpin masyarakat tidak boleh solat jenazah orang yang berhutang, tidak boleh solat jenazah orang yang mati bunuh diri. Tapi orang lain boleh solat. Faham? Nampak tak di sini? Kerana yang bunuh diri itu dia tak boleh disolatkan oleh imam sebagai hukuman kepada dia. Dia yang mati dalam keadaan berhutang, imam tak boleh solatkan jenazah dia sebagai hukuman dalam masyarakat kepada dia, sebagai amaran kepada yang lain. Siapa mati tak bayar hutang, siapa mati bunuh diri, nanti mayat dia tak akan disolatkan oleh imam. Faham tak? Tapi orang yang mati bunuh diri, jenazah dia tak disolatkan ke? Solat, sahabat-sahabat lain solatkan, tapi Nabi tak jadi imam. Nampak tak? Orang yang mati berhutang, adakah mayat dia tak disolatkan? Disolatkan, tapi Nabi tidak mengimamkan solat. Jelas tak? Ini menunjuk kata bahawa yang afdal mengimamkan solat bagi jenazah adalah ulil amri, pemimpin, sebagai mengiktiraf dia sebagai ahli anggota masyarakat Islam. Setakat ni jelas. Kecuali mazhab Syafi'i. Dia ada 4 mazhab. Jumhur mengatakan sunnah ulil amri atau imam masjid. Manakala mazhab Syafi'i mengatakan sanak saudara dia, waris si mati atau orang yang diwasiatkan oleh si mati. Kalau si mati, sebelum dia mati dia bagi wasiat. Dia kata, mayat aku kalau aku mati, aku nak anak aku jadi imam. Aku wasiatkan si fulan jadi imam, ataupun kalau dia mati dia tak wasiat, anak laki dia jadi imam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah imam masjid adalah imam ulil amri, imam umat Islam. Ini yang disebut oleh Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin dan para ulama seperti Imam Ibn Taymiyah dan lain-lain. Setakat ni jelas tak? Jelas Jumhur Hanafi, Maliki dan Hanbali sepakat kata orang luar, imam masjid, imam daerah, imam umat Islam jadi imam. Habis anak-anak mandi jenazah. Yang tu memang keluarga yang sunnah buat. Setakat ni jelas. Baik, imam solat. Baik, orang perempuan solat tak di masjid. Sunnah orang perempuan tak solat di masjid. Solat jenazah, orang perempuan boleh solat jenazah, tapi mereka tak solat di masjid, mereka solat di rumah. Pada zaman Nabi SAW, jemaah-jemaah umat Islam, mana-mana sahabat yang meninggal dunia, mayat mereka dibawa ke rumah isteri-isteri Nabi, disolatkan oleh kaum wanita, kemudian baru dibawa ke masjid. Dan mayat boleh solat 3-4 kali tak? Boleh. Solat di rumah dulu, orang perempuan solatkan, bawa pergi masjid, orang lelaki pula solatkan. Boleh, tak ada masalah. Ya. Dah disolatkan. Boleh, tak ada masalah. Orang yang dah solat pun nak solat lagi, boleh, tak ada masalah. Jelas setakat ni? Dah solatkan masjid, bawa main balik rumah, ada solat dekat hospital kan, rumah mayat kan. Rumah mayat daripada solat, mandi kafan, solat, bawa main rumah, solat lagi kat rumah. Lepas tu pergi masjid pula, solat lagi pula. Tidak ada masalah.
Boleh, boleh. Tak ada masalah. Solat jenazah ni boleh solat. Dia ada solat. Jelas tak setakat ni? Macam mana pula kalau kata orang tidak bayar, lepas tu bila jenazah pula sampai di kubur, kita nak solat juga? Boleh. Sekali lagi kita masuk bab tu. Okey, sekarang ni dah selesai pun bab solat ni. Dah selesai? Okey, sekarang kita lihat tata tertib solat. Okey, silakan. Imam solat. Ada mikrofon bagi kat imam. Testing. Nah. Imam pegang mikrofon. Angkat takbir. Kita tengok imam ni. Solat. Angkat takbir. Allahu Akbar. Mula-mula sekali solat jenazah, rukun dia adalah membaca Al-Fatihah. La salatan liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah pembuka kitab. Okey. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Adakah disunatkan amin bagi makmum dalam solat jenazah? Sunat ke tak sunat? Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan sunat, satu pendapat mengatakan tidak sunat. Kedua-duanya boleh. Baik. Rukun solat jenazah, satu berniat berdiri, 4 kali takbir, membaca Al-Fatihah, kemudian takbirah. Lepas Al-Fatihah sunat tak baca surah-surah lain? Tak sunat. Terus takbir, baca selawat ke atas Nabi. Selawat. Buka, tekan ni, tekan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kalau nak lagi baik, baca selawat yang diajar oleh Nabi, selawat Ibrahimiyah. Sebagaimana kita baca dalam tahiyat akhir. Okey, takbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa ke atas jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu adalah minimah. Yang lebih-lebihnya terpulanglah, nak baca panjang boleh. Okey. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Baik. Bila kita baca laki atau perempuan, kita tukar dhamir. Dhamir ni kata ganti diri dalam doa. Kalau yang mati tu ramai, ada laki ada perempuan, macam mana nak buat? Kita guna hum. Allahumma fil lahum. Laki ke perempuan? Allahumma fil lahum. Jelas Baik. Sekarang lepas baca doa ni, kita buat apa? Takbir. Takbir lagi. Takbir. Takbir kali keempat sebenarnya tidak ada doa. Tetapi adat ada doa tak? Ada. Itu adat, bukan sunnah. Lepas takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawatkan Nabi, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, kali keempat. Tidak ada doa dah. Tetapi adat ada tak? Adat ada. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu adalah bacaan adat, bukan sunnah. Sunnah tak ada bacaan doa lepas takbir yang keempat. Setakat ni jelas tak? Kemudian angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Salam boleh 2 kali ke sekali? Dua-dua boleh. Yang masyhur sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa maksud masyhur? Apa maksud masyhur? Masyhur di kalangan para fuqaha, kerana ni bukan solat fardu. Solat fardu pun kita bagi salam yang wajib sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Assalamualaikum itu adalah sunat yang kedua. Itu solat fardu. Solat jenazah sebagian fuqaha mengatakan masyhurnya Assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai. Kalau nak dua, Assalamualaikum. Dah boleh. Cuma nak sebut kata, kita orang Melayu biasa solat jenazah berapa rakaat? Berapa takbir? Solat jenazah sebenarnya dalam riwayat, ada riwayat Nabi solat 5
takbir. Pernah dengar ada orang sembahyang 5 takbir? Ha? Pernah? Tak pernah. Solat jenazah boleh tak sembahyang dengan 6 takbir? Ada riwayat dengan 6 takbir. Ada riwayat 7 takbir. 8 takbir pun ada. Tapi yang masyhur adalah 4 takbir. Jelas tak setakat ni? Riwayat yang tuan duduk pening kepala lah. Hak senang duk ada, berapa biar susah. Okey, setakat ni jelas tak? Apa soalan? Ada apa soalan? Ustaz, Ya. tapi nak ni belakang ni lah pasal aurat ni. Aurat. Kalau orang lelaki, Ya. sekarang tadi aurat tetap sama saja. Ya. Bila bahasa tu nak tengok ke? Bagi orang yang memandikan jenazah si mati, dia memang boleh tengok. Sebab tu orang yang memandikan jenazah si mati, dia sepatutnya mahram dia. Dan orang yang memang amanah. Jadi cara dia, biasanya dia tutup dengan kain, dia masukkan tangan di bawah kain supaya dia tak perlu melihat aurat, dia cuma raba-raba sahaja. Tetapi menjadi keperluan kadang-kadang untuk tengok. Sebab tu salah satu sifat yang diperlukan bagi orang yang memandikan jenazah, amanah, menyimpan rahsia. Haram bagi dia menceritakan rahsia tentang mayat, aib si mati kepada orang lain. Jelas tak? Memang nampak lah, memang kena. Jelas ya, soalan. Solat jenazah baca kuat. Baca kuat lah, macam mana orang belakang nak dengar? Baca kuat lah. Ya. Bela hantu. Okey. Apa amalan kalau dia bela hantu raya? Okey, baik. Baik. Sebaik-baiknya jangan bela hantu raya, bela kucing. Berkenaan dengan orang yang beramal dengan ilmu hitam. Bila dia nak mandikan jenazah dia, kita nak mandikan jenazah dia, cukup kita baca ayat kursi dan minta perlindungan Allah daripada iblis dan syaitan. Dalam hadis disebut, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lammah. Ataupun kita boleh baca a'udzubillahi saminun alim minasyaitonir rajim. Satu. Ataupun kita boleh baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Dan banyak lagi lah wirid-wirid zikir yang kita baca sebagai pendinding diri. Tapi sebenarnya ayat kursi pun sudah memadai. Dan kita kena ingat, tidak ada mudarat kecuali dari Allah. Syaitan dan jin tidak akan dapat memudaratkan kita yang memandikan jenazah. Tapi satu lagi yang penting bila nak memandikan jenazah ni, emosi kena kuat. Kadang-kadang kita akan jumpa benda pelik-pelik ketika memandikan jenazah. Itu kadang-kadang adalah ujian sebenarnya, nak menguji iman kita. Dan kadang-kadang pepatah Arab menyebut, manusia itu dia takut pada benda yang dia tak tahu. Kadang-kadang banyak benda kita boleh explain dari sudut sains. Contoh mayat kan, warna lain, kulit dia putih. Bila kita mandikan jenazah dia, tiba-tiba badan dia bertukar jadi hitam. Kita pun pergi panggil wartawan mastika, mayat bertukar warna hitam. Sebenarnya benda tu boleh di-explain. Ada setengah mayat, bila dia, walaupun badan dia putih, dia berlaku pembengkakan dalam. Darah dia membengkak dalam. Dia memang darah dia, pigmen darah dia tu dah pecah. Dia punya saluran darah dia tu dah pecah. Jadi bila mandikan jenazah dia, memang kebetulan lah takdir Allah, darah-darah, saluran darah dia dah pecah. Dia nampak ke kulit. Jadi kulit dia putih. Jadi badan dia jadi hitam. Hitam tu sebab hitam darah. Darah beku kan dalam badan kan. Dia beku sehingga kulit dia yang asal putih tiba-tiba jadi hitam, jadi gelap. Itu bukan sebab mayat ni berdosa ke mayat ni. Itu semua boleh dijelaskan dari sudut sains. Jadi sebab tu orang yang memandikan jenazah, benda-benda macam ni dia tak perlu layan. Dia hanya tawakal pada Allah dan dia hanya menunaikan kewajipan dia mengendalikan mayat dengan baik. Itu sahaja. InsyaAllah Allah akan pelihara orang yang beriman kepada dia. Itu yang penting. Tiga kali boleh, 7 kali boleh, 5 kali boleh. Tidak ada masalah. Pengalaman saya insyaAllah, setakat memandikan jenazah ni, kalau kita bertawakal pada Allah, tidak ada masalah apa. Cuma demam tu biasa. Lepas balik mandikan jenazah, demam. Itu biasa. Orang kata badi mayat kan.
Sebenarnya bukan badi mayat. Bila kita mandikan jenazah ni memang ada kuman. Kuman si mati tu kan, kuman mandikan jenazah memang ada kuman-kuman, bakteria dan sebagainya kena kat badan kita, imun sistem lemah, memang demam tu biasa. Maka sebab itu disunahkan orang yang menguruskan jenazah ni balik rumah mandi. Sunnah. Orang yang memandikan jenazah lepas balik rumah dia sunnah mandi, dia sendiri mandi. Itu sunnah. Antara perkara yang sunnah mandi, orang yang memandikan jenazah, orang yang memeluk Islam. Orang yang memeluk Islam, dia pun sunnah mandi. Soalan? Ada tanya? Tak ada? Okey. Ya. Solat jenazah. Sesempat tempat, imam pun bila dia solat jenazah, lepas akhir solat tu, dia akan bertanya 3 soalan. Apa kata pada mayat ini? Apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Bayangkan kalau mayat tu tak baik. Mana baik? Mati curi kabel elektrik. Kalau lelaki kaki sebelah kanan. Kepala lagi dan kita duduk bahagian balik. Kalau perempuan kat bahagian pinggang. Bahagian pinggang. Tetapi kena terbalik kan. Ya, mayat tu kita pusingkan mayat tu. Ada dalil. Dalil dia berdasarkan riwayat daripada sahabat, amalan tabi'in. Kerana Nabi SAW memandikan, Nabi tidak memandikan jenazah, mandikan oleh para sahabat. Dia berdasarkan riwayat ni, berdasarkan pendapat-pendapat para sahabat. Dia pusingkanlah mana kepala tu bahagian dia. Tetapi kalau keadaan sukar, contoh mayat ramai, banyak mayat, jenazah tu nak alih, so tidak perlu. Sebab tu saya kata tadi, dia termasuk adat yang dibuat berdasarkan riwayat atau sunnah, atau ada yang memang disunahkan, macam maqasid nak jaga mayat tu. Jelas tak? Sebab tu saya kata tadi, kalau mayat banyak, 5 orang perempuan mati, macam mana nak duduk kat bau siapa? Dekat pinggang siapa? Kan tak logik kan? Maka sebab itu, benda-benda seperti ini dia tidak disunahkan secara benda yang tetap. Jelas setakat ni? Baik, soalan yang sahabat tanya tadi, apa kita kata pada si mati? Baik, apa kita kata pada si mati? Itu syariat ke adat? Adat. Kita bukan nak lawan dengan adat. Benda tu dia tidak sunnah. Yang sunnah dalam hadis Umar bin Khattab, hadis dari Ibnu Abbas, hadis dari Umar bin Khattab, Nabi sebut, Nabi kata pada satu mayat yang melintah di hadapan Rasulullah, Nabi kata benarlah, wajibat, kata Nabi, wajiblah atas mayat tu. Datang mayat yang satu lagi, Nabi kata wajiblah atas mayat tu. Kemudian Umar tanya Nabi, ya Rasulullah, aku dengar hang duk sebut wajib apa? Nabi kata, mayat yang pertama tadi, laqad asnaitum alaihi khairan. Mayat yang pertama tadi, lalu kamu puji dia dengan kebaikan. Ada satu mayat, lalu depan Nabi, orang puji. Orang kata, dia ni bagus, dia ni si mati bagus. Nabi kata, mayat yang pertama tadi, kamu telah memuji dia, maka wajib atas dia keampunan Allah dan syurga Allah. Mayat yang kedua, lalu orang duk kutuk dia, mayat ni, dia ni haprak, dia ni apa, maka Nabi kata wajiblah atas dia neraka. Antum syuhada, kamu semua ni, kata Nabi, adalah saksi Allah di atas muka bumi. Hadis riwayat Muslim, hadis ni sahih. Maka berdasarkan hadis ni, para ulama depa buat adat. Itulah saya kata tadi, depa buat adat yang diamalkan. Apa kata kamu semua pada si mati? Baik. Lama-lama dia jadi bid'ah. Jelas tak? Macam mana benda tu boleh jadi bid'ah? Ingat tak kita sebut dulu, usul bid'ah ada 3, kan? Usul bid'ah ada 3. 1, menyalahi sunnah. 2, usul bid'ah, apa dia? Sesuatu amalan dia jadi bid'ah, mewajibkan benda yang tak diwajibkan oleh syarak, menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syarak. Yang ketiga, sesuatu amalan menjadi bid'ah bila mana kita meletakkan pada dia adanya kaifiat, adanya cara-cara, teknik-teknik, kena 3 kali, kena 4 kali, kena 5 kali, sedangkan tidak ada nas daripada syarak, maka jadilah dia bid'ah. Jelas tak? Jadi kalau kata orang mati tu, dia mati, kita duduk sembang dengan dia, hang rasa dia ni okey tak? Okey tak? Dia ni okey tak? Okey. Dia ni okey tak?
Okey lah kan, okey. Okey tu maknanya itulah saksi. Faham tak anda? Tapi apabila kita telah menjadikan satu upacara dalam masjid, bila ada mati kena sebut 3 kali. Apa kata kalian terhadap si mati? Baik. Cakap tak baik kan, orang marah pula. Nanti tak dapat upah sembahyang jenazah. Kan? Cakap tak baik ni tak dapat makan, tak dapat upah. So maknanya kita kalau begitu sudah menjadi bid'ah. Jalan tak sini. Dia macam Ustaz kata tadi, saya elok jadi imam ni, imam masjid salah satu kan. Ya, imam masjid. Kalau kita tahu tempat tu imam tu kebiasaan dia akan buat masjid macam tu, Dia buat adat yang kita tak suka. kita ambil alih kepala. Kita ambil alih daripada dia. Kita jadi imam kan. Kita pergi jadi imam. Kita tak nak jadi macam tu lah kan. Kita tak nak jadi macam tu. Sebaik-baiknya jangan. Pertamanya, menjaga ukhuwah lebih penting. Dan dalam Islam, Islam mengajar kita untuk mematuhi ulil amri dalam perkara yang kita suka dan tak suka. Sebab benda ni bukanlah benda dasar. Bukanlah benda dasar. Benda yang masih boleh bertolak ansur. Dia begini. Benda tu memang bid'ah. Menyalahi sunnah. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Apabila bermusafir menunaikan haji dan umrah di Mekah, dia akan jamak dan qasar sebagaimana sunnah Nabi. Tetapi Uthman ketika melakukan solat di Mekah, Uthman tidak jamak dan tidak qasar. Abdullah bin Mas'ud tidak setuju dengan pendapat Umar. Bukan Umar, dengan pendapat Uthman. Uthman bila buat haji masa dia khalifah, dia buat haji, buat umrah. Dulu bila buat haji, kita buat haji dengan ulil amri, dengan khalifah. Jadi Uthman bila dia mengetuai rombongan haji di Mekah, dia tidak solat jamak, dia tidak solat qasar, dia solat tamam. Perbuatan dia tak disetujui oleh sahabat. Antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia tak setuju. Jadi orang tanya Abdullah bin Mas'ud, hang tak setuju dengan Uthman, adakah kamu solat penuh atau kamu tetap solat jamak dan qasar? Dia kata, perbezaan itu buruk. Aku taat pada Uthman, walaupun aku tak setuju dengan dia. Nampak tak? Dalam hal ni, kita tetap taat pada ulil amri, walaupun kita taruh, kita kritik dia, kita tak setuju, tapi kita tetap follow dia. Jelas tak? Jadi maknanya kalau imam masjid kita tu, orang yang tak faham sunnah, dia buat benda yang bid'ah, kita tak setuju dengan dia. Kita tak setuju. Tapi selagi mana sunnah-sunnah itu yang boleh kita kata dikompromi untuk menjaga maslahat, maka kita terpaksa taat ke dia. Follow lah. Kecuali bid'ah yang dia buat, bid'ah yang besar. Bid'ah yang bersalahan dengan akidah, dengan tauhid. Contoh, dia sembahyang sambil berdoa kepada Ya Husain, Ya Hasan, Ya Husain, Ya Ali. Ketika itu bid'ah dia membawa kepada syirik, tak boleh berimam dengan dia. Kita boleh take over dia. Tak ada masalah. Jelas? Jadi, soalan yang sahabat tadi tanya, berkenaan apa tadi? Habis dah jawab. Dah selesai. Ada soalan tanya tadi? Sila. Orang perempuan nak sembahyang seorang-seorang. Pada mayat tu. Kalau mayat tu ada mahram dengan dia, tak ada masalah. Mayat tu mahram dia, suami dia, keluarga dia, tak ada masalah. Tapi mayat tu bukan ahli keluarga dia, maka tetap hukum khalwat berlaku kat dia. Tak boleh. Kalau mahram boleh, tak ada masalah. Dia sembahyang seorang-seorang. Boleh. Ya, selepas mandi dan selepas kafan baru kita solat. So jelas setakat ni? Jelas. Baik. Asyalah. Perempuan? Mayat ke? Mayat di masjid. Solat jenazah mayat adalah di masjid, bukan di rumah. Nabi itu sembahyang di rumah sebab Nabi SAW kubur dia dalam rumah Nabi. Tidak ada keperluan mayat Nabi nak bawa ke masjid, lepas tu nak bawa balik mai ke kubur. Sebab kubur dia di tempat dia mati. Dalam hadis yang sahih, setiap para rasul dikebumikan di tempat mereka mati, mereka wafat. Ni satu lagi, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, tolong buat wasiat, tolong pesan dekat anak-anak, sunnah Nabi, sunnah dalam Islam, kita dikebumikan di tempat kita wafat. Tuan Guru Datuk Dr. Harundin meninggal di Amerika, dikebumi di Amerika. Jelas. Sunnah kita wafat, mati dekat mana, kebumi dekat situ. Jangan jadi perangai macam orang Malaysia, meninggal kat Mekah tu. Sanggup ni anak cucu nak bawa balik mayat.
Bawa balik naik kapal terbang. Dah lah bawa balik naik kapal terbang. Mayat bila bawa naik kapal terbang, cecair dalam badan mayat kena buk keluar. Dia kena keringkan mayat tu. Dikompos mayat tu. Menyiksa si mati. Semata-mata alasan nak beranak, senang nak ziarah bila hari raya. Ni perangai orang Melayu. Tuan-tuan, kawan tu dah mati tu dekat Madinah. Boleh pi bakit tu. Adik-beradik nak bawa balik. Sedangkan mayat tu patutnya dikebumikan di Madinah, di bakit. Fadilat besar. Tapi perangai sungguh lah orang Melayu ni. Nak bawa balik. Nak ke bumi dekat. Senang nak ziarah hari raya, nak menangis. Sila. Niat ni. Niat solat jenazah 4 takbir. Laki perempuan sama. Dan solat jenazah tidak ada qomat. Ada qomat tak? Tak ada. Jangan pandai-pandai buat qomat. Bid'ah. Dia tak ada qomat. Dia tak ada azan. Tak ada. Solat je. Ya. Oh, dia berdoa lagi. Lepas sembahyang pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena doa lagi. Dia doa lebih itu, salah satu sebab dia kena setimpai dengan bayaran lah, sampui lah. Ini sampui tebal, doa sikit. Apa ni ustaz? Kan? Sebenarnya tak sunnah. Sunnah yang tadi itu. Tujuan solat jenazah ni, itulah doa. Tujuan 4 takbir tu, kita duduk sembahyang jenazah tu, itulah doa. Yang doa angkat tangan lepas bagi salam tu, doa angkat tangan doa, itu tak sunnah. Jangan buat benda yang Nabi tak sunnah. Buat benda yang Nabi sunnah. 4 takbir tu sunnah lah. Itulah doa dia. Ustaz, tadi macam saya cakap tadi berkenaan dengan sembahyang di rumah dan di masjid ni kan. Ya. Sekiranya tanah ukuran dekat dengan rumah berbanding nak pergi ke masjid betul dan terpantang balik jauh, maknanya boleh ke dia sembahyang di rumah? Boleh, tak ada masalah. Kan kita sebut tadi, dia boleh sembahyang di rumah, sembahyang di masjid dan sebagainya. Cuma, kenapa fadilat solat jenazah ni afdal di masjid? Sebab nak dapat crowd pula. Nak dapat ramai orang. Kalau solat di rumah, orang tak ramai. Solat di masjid, crowd pula, orang ramai. Sebab tu afdal solat jenazah ni, mereka buat lepas waktu sembahyang. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Tetapi, ada beberapa waktu yang tak boleh solat jenazah. Nampak? Ayah punya phone. Mana phone? Ni. Ada beberapa waktu yang dilarang solat jenazah. Dalam hadis disebut waktu yang dilarang solat jenazah padanya, waktu yang tak boleh solat jenazah. Antara waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Baik, waktu yang dilarang solat jenazah adalah waktu malam. Waktu malam sebelum subuh dan selepas asar. Ini waktu yang dilarang solat jenazah. Tetapi dalam satu riwayat lagi disebut waktu yang dilarang ialah waktu selepas matahari tegak. Matahari tegak ni pukul 12 tengah hari tu. Waktu dilarang solat jenazah. Tetapi ini semua bergantung kepada keadaan. Kalau mayat tu dah lama, mayat tu dah membusuk, mayat tu perlu disegerakan ke bumi, maka terpaksa solat walau apa jua waktu. Pernah tak sahabat Nabi dikebumikan pada waktu malam? Ada. Ada hadis, banyak riwayat dikebumikan pada waktu malam. Terutamanya bagi mayat yang bertujuan menjaga kerahsiaan. Fatimah dalam riwayat dikebumikan pada waktu malam. Dan keranda, tolong cepat. Keranda Sayyidatina Fatimah adalah diriwayatkan orang pertama yang memakai keranda. Dia pakai keranda. Jelas dah setakat ni. Upah solat jenazah ianya tak sunnah. Waktu matahari tegak atas kepala ke 12 tengah hari tu, dan waktu lepas asar. Ini waktu yang tidak sunnah solat jenazah. Tetapi keadaan kalau memaksa boleh solat. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Okey, dah boleh dah. Boleh bangun. Buka, tolong buka tu dah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Bila kita angkat jenazah pergi ke kubur, dah sembahyang, angkat jenazah pergi kubur. Tolong angkat dia. Angkat dia.
Buka je tapi nak angkat. Sebab kalau nampak kafan tak nampak, angkat dia. Angkat, dukung dia. Dukung mayat dia. Angkat, dukung. Dia ni memang masalah mayat banyak dosa ni. Okey, bila bawa mayat ke kubur, disunnahkan kita berjalan cepat. Berjalan cepat. Tujuan dia nak segerakan ke kubur. Itu dia. Dan ada bacaan tak nak baca dalam berjalan bawa mayat tu? Tak ada. Sunnah tak ada. Ada tak? Ada. Ada baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia pasal orang Melayu ni, bila benda tu kosong, dia rasa macam tak best. Dia kena isi dengan Quran ke apa ke. Itu semua adat, bukan sunnah. Okey, bila bawa mayat ni, jenazah, kita pun boleh bubur dia atas stretcher ke, keranda ke dan sebagainya. Keranda syariat ke adat? Keranda adalah adat. Tak pakai keranda pun boleh. Okey? Okey, bila bawa mayat, sunnah dia ditinggikan kedudukan, tinggi sikit. Tinggi. Tolong je Firdaus, tolong. Ahmad, tolong Ahmad. Dosa banyak ni. Bolehkah kita kata mayat ni dosa banyak? Tak boleh, haram. Bila kita bawa mengendalikan jenazah, tiba-tiba bila mengendalikan jenazah, mayat tu berat. Ataupun jadi benda pelik-pelik, najis dia keluar banyak. Kita kata, susah betul lah mandi jenazah kawan ni. Dia ni banyak dosa. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Ataupun kita kata, mayat ni saya mandikan semalam. Wajah dia bercahaya. Boleh tak? Pun tak boleh. Sebab, itu mungkin sebab lampu, cahaya. Sebenarnya tuan-tuan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala nuzakki 'alallahi ahad. Kita tidak menjadi saksi atas Allah benda yang kita tak tahu. Jangan. Sebab tu dalam Sahih Al-Bukhari ada bab la yuqal fulan syahid. Bab larangan mengatakan si fulan syahid. Tak boleh. Kita tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Okey, bila bawa si mati, cara yang sunnah dia ditinggikan mayat atas bau. Letak atas bau. Boleh tak? Larat tak? Weh, mayat ni banyak semua. Kuat. Tinggi sikit. Atas bau. Ini yang terbaik sebenarnya. Relax. Letak dia atas bau. Ini yang terbaik. Bawa. Dilarang bercakap-cakap. Tak mau. Dan bercakap tentang hal dunia tak mau. Dipercepatkan menuju ke kubur. Sunnah ketika mengangkat mayat berjalan kaki. Sunnah berjalan kaki. Dan di tanah perkuburan buka kasut. Sunnah membuka kasut. Okey, dah. Turun dalam kubur, turunkan kaki dulu baru kepala. Okey, dah. Terima kasih banyak. Tolong lipat ni Kak Ustaz. Jazakallah khair. Tolong lipat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila sampai di tanah perkuburan, disunnahkan kepada kita membuka kasut. Ada hadis melarang kita memakai kasut di atas tanah perkuburan. Buka kasut. Dan bila kita berada di tanah perkuburan, setelah buka kasut, kita dilarang duduk di atas tanah perkuburan. Bukan atas kubur orang mati saja. Semua kawasan makabir tu tak boleh duduk. Apatah lagi bentang tikar pergi duduk tang tu, lagi tak boleh. Ada lagi teruk buat bangku khas pun tak boleh. Kan dia bubuh batu kan buat bangku kan. Suruh dia bubuh kat tasik, itu boleh kan? Oh, jangan pergi kubur. Kubur bukan tempat untuk orang pergi bersiar-siar, tak. Orang perempuan tidak ke kubur. Boleh pergi ziarah tapi tidak disunnahkan. Dan menguruskan kematian wanita. Yang kematian suami tidak boleh pergi ke kubur. Perempuan dalam iddah tidak boleh ke kubur. Dia mati, suami dia berkabung, dia tak boleh ke kubur. Tidak boleh ke kubur. Sunnah melarang. Dalam iddah tak boleh.
Dan wanita-wanita dilarang ke kubur kerana mereka bila berhias-hias akan mencuri perhatian orang-orang lelaki di kubur. Semua pakai tak ingat mayat, dia tengok perempuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, sunnah orang perempuan tidak disunahkan ke kubur. Tapi boleh ziarah tak? Boleh. Bila-bila sudah habis iddah dia dah tenang, emosi tak ada apa semua, dia pergi ziarah kubur, mengingati mati, menziarahi orang yang mati, boleh tak? Boleh, tidak ada larangan. Tapi sunnah melarang orang perempuan suka-suka ke kubur. Sunnah larang. Kubur bukan tempat wanita. Jelas tak? Waktu orang tanam tu tak payah. Dan sebenarnya masalah orang Melayu ni, dia suka tambah ajinomoto dalam ajaran Islam. Dia ingat nasi goreng kot, tak sedap tambah kicap, tambah tomato, tambah cili, tambah cabai, tambah sos. Agama ni tak ditambah tokok tambah. Cara dia tuan-tuan, bila berlaku kematian, tujuan semua ni nak cepat. Nak cepat. Kita ada banyak tanggungjawab lain. Nak cepat, bagi urus cepat. Orang Melayu ni dia suka lambat-lambat. Dia nak lambat-lambat. Jadi bila dah tanam si mati, dah tanam dah ni. Dia sebenarnya bila kita masukkan mayat dalam kubur, ambil tanah bubuh kat mayat tu, bubuh dalam kubur, kambus mayat dengan tanah. Orang Melayu kan dia nak buat sikit-sikit, betul tak? Baca surah Al-Alaq 7 kali supaya mayat tak kena siksa kubur dan sebagainya. Semua kisah tak sahih. Tidak sahih. Ataupun dia baca, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semua tu tak sahih. Yang sahih, tahtasib, bermuhasabah. Kita pun akan mati. Ingat Allah. Masuk dalam kubur, senyap, tutup mulut, mabur tanah, kambuh dengan secepat yang mungkin, tanpa menyakiti si mati. Hadapkan mayat, menghadap ke arah kiblat, buka muka mayat, ikat kain kafan, buka kawasan tali-tali semua, tutup dengan tanah kambus. Dan bila kita dah tutup mayat kubur dia, ratakan kubur. Jangan buat binaan atas kubur. Jangan ada yang duduk macam ni, duduk bersila tepi kubur. Ni apa pula nak buat ni? Tunggu Pak Imam. Pak Imam pun kata, kita baca talqin. Orang suruh talqin masa hidup, bukan masa mati. Tuan-tuan, kita talqin, kita ajak mayat. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawablah. Imam pula suara kena macam suara Noh Gadut tu, suara malaikat tu. Bukan suara malaikat, suara ni lah suara besar, suara garau tu kan. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawablah dengan penuh keyakinan, Tuhan kamu adalah Allah. Ada sound effect sikit. Boom boom boom. Tuan-tuan, perlukah itu memanfaatkan pada si mati? Tak bermanfaat. Kalau kita buat nak nasihat orang yang masih hidup, buat dekat masjid, jangan buat kat kubur. Kalau kita buat untuk si mati tak dapat manfaat. Kalau dapat manfaat, tuan-tuan, minggu depan kita tak ada kelas. Saya nak mengajak kat kubur. Baik buat kelas kat kubur. Hari-hari ada kelas pengajian. Malam ni mengajak hadis, minggu depan mengajak fiqh, mengajak tauhid, mengajak kat ahli Jumaah kubur. Pasang speaker, ustaz ceramah kat kubur. Kalau si mati boleh belajar. Lagi best. Tak ada orang nak tanya soalan. Tak ada orang nak bertekak-tekak. Tak setuju dengan ustaz. Ustaz cakap apa, sejam je. Ada persoalan. Kalau dia tanya soalan, ustaz lari ya. Kan? Jadi maknanya dia tak bermanfaat untuk si mati. Buat apa nak talqin ke mayat? Talqin masa dia hidup. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kembali kepada nas Quran dan hadis. Itu dia. Ya. Pada ke bumi tu saya talqin lah. Tak payah. Balik macam tu je. Ada siram bunga apa semua. Okey, siram. Siram ni adat ke sunnah? Adat. Dia adat, tapi dia diambil daripada amalan sahabat dan Nabi. Kenapa Nabi siram kubur? Kerana ada maslahat. Pada zaman Nabi, para sahabat Nabi, kubur mereka tanah pasir. Tuan-tuan boleh tengok tanah pasir. Tanah pasir, dia mudah jerelus tak jerelus. Tanah pasir, untuk menjadikan tanah itu keras, perlu disiram dengan air. Jadi, dia siram air supaya tanah itu jadi keras.
Sebab tu kalau kita buat rumah kan, tanah liat kan, kita buat rumah, kita basahkan dengan air supaya tanah tu dapat diacu. Untuk mengerahkan struktur tanah, depa siram air untuk memampatkan struktur tanah. Sebab tu pakai siram air. Kerana kubur-kubur yang kering di negara Arab, kubur tu bila kering dia akan merekah. Bila dia merekah, bila kubur tu kering dia merekah, dia mudah pecah. Tanah mudah pecah, mudah bocor. Jelas atau tidak? Jadi sebab itu para fuqaha menyebut disiram air adalah sunat kerana untuk mengukuhkan struktur tanah kubur. Siram sebab tu. Tapi di negara kita, kalau duduk di negara kita, hari-hari hujan. Tengah hujan pun nak siram juga, nak buat apa? Jelas tak? Apatah lagi siram dengan air mawar dan sebagainya, tidak ada keperluan. Membazir, mahal ke? Ustaz, saya pernah tengok orang tanam mayat, dia lubang dia, dia korek kain. Ya. Kalau saya nak cerita tentang struktur kubur negara Arab, dia ada macam-macam jenis kubur. Dia ada kubur yang dibuat dalam bentuk lahat. Pernah dengar tak lahat? Papan lahat, liang lahat kan, dia betul liang lahat. Kubur ada macam ada parit. Ni kubur ada yang buat parit macam ni. Kan? Ni mayat lah, macam ni. Ada yang dalam parit, dia buat parit. Ada yang kubur dia buat style ni. Dia korek lubang, dia buat bilik macam tu. Macam tu. So mayat isi kat sini. Nampak tak? Dia macam-macam jenis kubur. Yang tu tak ada masalah. Itu berdasarkan adat setempat. Dia buat bilik. Dan dia korek lubang nanti, mayat yang seterusnya dia buat bilik lagi dalam ni. Nampak tak? Dia buat bilik. Chamber room. Chamber dalam kubur. So itu semua adat. Tak ada masalah. Selalunya yang buat macam ni Mesir. Kubur luah. Tebuk lu. Allah. Ya silah. Setengah tempat, habis lagi, Ya. dia pun upah sekolah pondok, Sekolah pondok. baca Quran Baca Quran. selama seminggu. Selama seminggu. Dia buat 2 orang. Buat 2 orang. Supaya ada alasan 7-8 kaki nanti orang takhir akan malaikat tinggal nanti akan sampai. Ya. Jadi dia pun nak bagi pahala dulu bacaan Quran tu selama seminggu tu. Ya. Maka yang 2 orang tadi, seorang pergi bilik air, dia tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal si mati tu. Ini bagus. Ini kreativiti. Orang kita dia punya kreativiti. Tapi sayang, dia kreativiti dalam benda-benda yang Islam tak suruh. Dalam bab benda-benda yang Islam suruh, dia tak nak kreativiti. Tuan-tuan, ini adalah termasuk bid'ah. Benda ni, dalam hadis disebut, hanyalah perumpamaan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, sesungguhnya malaikat 7 langkah. Bila mana beredarnya anak Adam, waris dia, ahli keluarga dia, meninggalkan dia 7 langkah, maka akan datang malaikat, 2 orang malaikat, Munkar Nakir untuk menyoal dia. Jadi, ada sebagian orang Melayu kita, dia buat alasan, selagi mana ada orang duduk kat kubur tu, malaikat tak boleh mai. Malaikat pun nak mai, Allah, ada 2 orang tu tunggu. Malaikat kata tak boleh soal dia, tunggu Ustaz. Ada budak tahfiz duk tunggu baca Quran. Tunggu Ustaz. Malaikat pun dia tunggu, kan? Tuan-tuan, ini cerita kartun. Islam bukan agama yang macam tu. Nabi sebut dari sudut perumpamaan, tamsilan, bahawa bila mana beredarnya manusia meninggalkan si mati, malaikat akan soal si mati tersebut. Sebagai gambaran, 7 langkah tu hanyalah menunjuk kata cepat. Bersegeranya orang tinggal 7 langkah, baru 7 langkah, malaikat damai soal siasat. Sekalipun orang yang mati tu, si mati tu tak dikebumikan. Kita mumiakan si mati tu, duduk sebelah kita, bekerja sebelah kita. Contoh Contoh, bila berlaku kematian, masuk dalam kubur mayat tu, ahli keluarga dia buat rumah tepi kubur. Kubur tu pula tak sampai 7 langkah. Malaikat sampai sudah tak mai. Agama ni tak logik, dia tak seperti itu. Jelas tak? Jadi sebenarnya kita tak nak tipu Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam Islam tak pernah ajak benda begini. Jadi amalan main baca Quran kat si mati dan sebagainya tidak dilakukan oleh Nabi, dan kubur bukan tempat ibadah. Kubur bukan tempat ibadah. Sebab itu dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi sebut, Nabi kata, jangan menjadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Bacalah Quran. Maknanya rumah seperti kubur, kubur bukan tempat baca Quran. Jelas tak? Dan akhirnya nak menjawab soalan saudari kita tadi, sahabat kita tadi, apa hukum solat dekat kubur? Hukum dia harus bila berlaku kematian dan apabila
ahli keluarga yang datang dari jauh tak sempat nak solat jenazah. Kita duduk KL, meninggal dekat Perlis. Sampai-sampai di Perlis, mayat dah ditanam. Maka kita boleh langsung menuju ke tempat kubur, solat di atas kubur. Boleh dibenarkan. Tetapi hanya sekali. Hanya buat sekali. Yang tu menjawab soalan kita tadi, solat jenazah yang macam ni hanya boleh buat sekali saja. Kita hanya solat sekali kat kubur sebab baru sampai tak sempat nak solat jenazah. Kita solat atas kubur. Dibenarkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah melakukannya kepada wanita yang mencuci Masjidil Nabawi. Ada seorang perempuan berkulit hitam yang kerja dia cuci masjid. Bila dia wafat, Nabi tak dapat tahu. Nabi pun sedih. Nabi pergi ke kubur dia, Nabi mengerjakan solat jenazah di atas kubur dia. Hadis ni sahih. Jelas tak? So boleh buat. Tapi bukan buat setiap malam. Sudah. Lepas ni pakai duduk semayang kat kubur setiap malam. Hukum dia haram. Bid'ah. Hanya buat sekali saja bila sampai berita kita tak sempat nak mensolatkan jenazah tersebut. Solat ghaib bila mana mayat itu di tempat yang jauh dan kita mendapati kita tak mampu nak pergi sana. Kita solat jenazah ghaib. Tetapi solat ghaib ada dua pendapat. Fatwa ulama, pendapat para fuqaha, solat ghaib hanya dilakukan kalau mayat tu mati, tak ada orang semayang dekat dia. Ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Maknanya ada orang mati, tapi di tempat dia tak ada siapa semayang kat dia. So kita pun solat jenazah untuk dia. Solat jenazah ghaib. Contoh hadis daripada Nabi SAW, Nabi solat jenazah ghaib untuk Najasyi. Kerana Najasyi, dia mati di negara kafir. Di tempat dia tak ada orang solat jenazah dia. So Nabi pun mensolatkan jenazah untuk dia, solat ghaib. Pendapat yang pertama, hanya solat ghaib kalau dia tak disolatkan oleh orang lain di tempat dia. Pendapat yang kedua, boleh solat jenazah ghaib walaupun orang sudah solat. Itu pendapat Syafi'i. Maknanya kita boleh solat jenazah ghaib walaupun di tempat dia orang dah solat. Hukumnya boleh. Jelas? Dengan syarat kita baru dapat berita lah dia mati, kita solat. Kalau dah lama, dah berpuluh tahun dah, baru nak sembahyang, tak sunnah. Setakat ni jelas? Baik. Semua tak ada apa soalan? Sebelum kita balik, sebelum kita berhenti untuk makan tengah hari, saya nak sebut dekat tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Secara big picture dia. Apa yang tujuan Islam mensyariatkan pengurusan jenazah ni, matlamat dia nak bagi beza seorang Muslim dengan seorang kafir. Faham tak? Maka sebab itu, selagi kita masih hidup, bezakanlah cara hidup Muslim dan kafir. Jangan jadi orang yang bila mati, baru nampak beza dia Muslim dengan orang kafir. Masa dia hidup, dia dengan orang kafir tak ada beza. Sebab dalam Islam, tashabbuh benda yang besar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dalam kaum tersebut. Maka sebab itu dalam Islam, seorang Muslim dia ada tamayyuz. Tamayyuz ni ada perbezaan dengan orang lain. Dia ada ciri-ciri yang istimewa. Dia ada kelas dia. Jadi tujuan pengurusan jenazah ni nak bagi tunjuk jenazah orang Islam special. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan, dimuliakan, dijaga. Special Islam. Itu masa mati. Masa hidup lebih-lebih lagi. Perempuan pakai tudung, tutup aurat. Lelaki tundukkan pandangan, pakai tudung. Pakai pakaian yang menutup aurat, sopan. Pakaian orang Islam, pakaian orang Muslim dengan pakaian orang kafir berbeza. Kerana salah satu daripada akidah yang kita pegang, al-wala' wal-bara'. Wala' wal-bara' maksudnya kita ada identiti seorang Muslim dan menyelisihi orang kafir. Nabi SAW makan. Nabi dapat tahu, orang Kristian bila makan bising. Terbalik. Orang Kristian bila makan senyap, tak bercakap. Orang Yahudi bila makan bising. Nabi kata jangan makan macam Kristian, makan senyap, kena bercakap. Dan Nabi bila dapat tahu orang Yahudi makan bising, jangan makan seperti orang Yahudi, bising. Cari jalan sederhana. Sebab tu kalau kita siapa-siapa yang pernah sekolah asrama penuh, sekolah British kan, sekolah British dulu,
Kita ada makan beradab, kan? Makan beradab. Makan beradab kan tak boleh bising. Senyap, kan? Bunyi garpu pun tak boleh bunyi. Itu cara budaya British, budaya Kristian. Yang mana orang Kristian makan dia tak boleh bunyi. Bunyi itu biadab. Islam menyalahi Kristian. Kita makan bercakap. Dan Islam menyalahi Yahudi. Yahudi makan bising. Kita makan tertib, tak bising. Sederhana. Jelas? Mana Islam ni dia nak menyelisihi kafir. Itulah karakter dia sampailah kepada pengurusan jenazah. Jadi tujuan dia Islam ada semua syariat, sunnah-sunnah ni nak membezakan jenazah muslim dan kafir. Itu sahaja. Jelas? Saya rasa cukup sekadar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.